nota saya ni dah lama ya. Segala bab-bab fiqahnya saya ambil daripada kitab Sabilal Muhtadin. Segala bab adab-adabnya saya ambil daripada kitab Nasaihud Diniyah wa Shayal Imaniyah Imam Haddad. Baik. Buka terus muka surat 2. Kita ambil apa yang tak boleh tinggal saja. Ta'rif puasa. Puasa, makna puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa. Makan, minum, menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari berserta niat dan syarat-syarat tertentu. Itu tarikh puasa kita. Ya. Jadi kalau bangsa lain, orang agama lain mereka ada puasa, itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah yang nama kita saum, itulah tadi dia punya takrifnya. Kalau orang lain bilang kalau kita puasa dalam sudut bahasa maknanya menahan. Menahan, berpuasa tu maknanya menahan. Jadi kalau agama lain mengatakan saya berpuasa hanya minum susu, puasa jugalah ikut kau punya cara. Yang ada pulanya puasa puasa hanya makan, tak boleh makan benda-benda yang berdarah. Telur tak boleh makan, daging tak boleh makan, ayam tak boleh makan, nasi sepinggan dia makan. I'm fasting, suka hati kau. Itu puasa jugalah dalam sudut takrif dia, itu puasa. Tapi dalam takrif kita yang nama puasa ialah tak makan, tak minum, menahan diri pada makan dan minum. Dan segala perkara-perkara yang batalkan puasa dari fajar sampai maghrib berserta niat. Tak niat pun tak kira puasa. Dan juga dengan syarat-syarat tertentu. Ya, baik. Puasa mulai difardukan pada tahun kedua hijrah dengan turunnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa. Orang beriman, wahai orang yang beriman. Kalau kita orang beriman, kita kena alert. Kalau kita orang beriman, kita kena ambil kira. Kalau kita orang beriman, kita kena angkat tangan. Wahai orang beriman, labbaik ya Allah. Apa perintahnya? Kena junjung perintahnya. Difardukan atas kamu. Difardukan, bukan sunat. Tak buat berdosa, dosa besar. Berpuasa, itulah takrifnya tadi. Sebagaimana telah difardukan atas umat-umat terdahulu. Bermakna bukan kamu seorang berpuasa. Umat Nabi Nuh pun puasa, umat Nabi Ibrahim pun puasa, umat Nabi Musa pun puasa. Cuma puasa mereka tak macam puasa kita. Puasa mereka mungkin syarat dan rukunnya dan waktunya lain. Yang tak sama dengan kita, confirmnya ialah tidak dalam bulan Ramadan. Mereka puasa juga tapi tidak dalam bulan Ramadan. Kita saja umat Nabi Muhammad dapat istimewa puasa dalam bulan Ramadan. Itu di antara khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan untuk Nabi dan umatnya berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam apabila dia membaca lauhnya mendapat wahyu daripada Allah Taala, lihat pada akhir zaman, sebab bulan Ramadan ini dah ada sejak Allah Taala ciptakan langit dan bumi, dah ada 12 bulan, dah ada penghulu bulan yang namanya Ramadan. Cuma ibadat puasa tidak diprogramkan Allah Taala dalam bulan Ramadan. Mereka puasa di bulan-bulan lain dengan bilangan hari yang lain begitu. Nabi Musa tahu bulan Ramadan itu bulan istimewa, penghulu bulan, dan puasa juga ibadat istimewa. Tetapi Allah Ta'ala letakkan di mana bulan puasa itu? Allah Ta'ala letakkan dalam bulan Ramadan. Tak keistimewanya tu ibadat istimewa dalam bulan istimewa. Nabi Musa minta, ya Allah, berilah keistimewaan tu bagi umatku. Allah mengatakan untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Kita yang dapat. Nabi Musa minta untuk Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Turunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ishaq, turunan Nabi Yaqub. Yang dapat kita, Jawa-Jawa, Melayu-Melayu dapat. Asal kau umat Nabi Muhammad, kau dapat. Itu istimewa yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian umat dahulu mula puasa. Dahulu puasa Ramadan belum fardu. Puasanya yang fardu puasa 10 hari bulan Muharram. Dengan turun ayat ini, maka puasa 10 Muharram mansukh, wajibnya menjadi sunnah saja, menjadi sunnah saja. Saya minta harap sangat tuan-tuan sekalian dia dapat 2-3 orang yang dapat ikuti selama dalam 5-6 sesi akan datang ni. Jadilah. Jadi yang nama kuliah tu ada. Jadi yang lain tu dapat barakahnya juga. Siapa yang lapang tolong ikuti sesi ini secara hadir. Dapat 1-2 orang yang dapat tekun hadir selama 5-6 sesi ini, jadilah. Yang lain saya haraplah kalau mau lihat penyampaian kuliahnya lagi, tolong tengok jadi kita tak ketinggalan.
tentang puasa, kita jangan kita dah puasa berpuluh tahun tapi banyak benda-benda yang banyak kita ketinggalan, fardu-fardu puasa, rukun-rukun puasa, perkara-perkara batalkan puasa, banyak kita masih cuai lagi, kita belum belajar lagi. Sedangkan kita dah laksanakan puasa berpuluh tahun, rupanya tak ikut hukum. Berpuluh tahun batal puasa kita yang ada orang. Allah, takut dia. Barang siapa mengingkari wajib puasa, maka kufurlah dia. Siapa bilang puasa tak wajib, kafir hukumnya walau dia puasa sekalipun. Ya, siapa bilang puasa tak wajib, hukumnya kafir. Puasa ni wajib dengan ijma' siapa? Bukan ijma' ulama', ijma' ummah. Semua umat, apalagi lagi ulama'-ulama'nya, puasa adalah fardu. Siapa kata puasa tak fardu, maka kafirlah ya. Adakah orang bilang puasa tak fardu? Mungkin. Zaman sekarang ni banyak orang konon-kononnya nak tunjukkan bahawasanya Islam ni lunak, Islam ni baik. Pancung tangan, tak boleh, tak bagus itu. Puasa pun nanti ya. Oh, agama kami bagus, agama kami okey, agama kami liberal. Semuanya dia boleh bikin. Umpamanya ada kawan-kawan dia orang-orang kafir yang mengatakan, wah, agama kamu ni keras ya. Berat tau orang kena puasa dengan panas gini, orang tua lah, budak-budak lah. Datanglah orang ni tak reti hukum, dia boleh cakap, oh actually it's not compulsory. Up to you, you want to fast you can. Oh, puasa tu tak adalah wajib, nak puasa boleh, tak nak puasa pun tak apa. Batal syahadatnya, batal puasanya, batal Islamnya, batal nikahnya, batal pahalanya daripada akil baligh sampai hari dia murtad, semua batal belaka. Allah, na'udzubillah min zalik ya. Siapa yang mengatakan puasa tidak wajib, kafir dia walau dia puasa sekalipun ya. Namun barang siapa meninggalkan puasa bukan kerana mengingkari wajibnya, cuma dia malas, dia main-main saja, berdosa besar. Kalau dia nak qada seumur hidup pun dia tak akan dapat balik tebus pahalanya. Saya ponting puasa 1 hari, saya boleh qada 3 hari lah, saya boleh bayar 3 hari, 10 hari pun boleh. 10 hari, 1 hari kau tinggalkan, kau qada seumur hidup. Wahai tuan-tuan yang pernah monting puasa dahulu, menyesallah anda. Taubat dan menyesal itu wajib, dan anda telah rugi pahala yang apa kawan-kawan anda dapat, anda tak dapat. Jangan, baguslah alhamdulillah anda sudah taubat, tapi jangan anda ulangi lagi kerugian anda itu. Ya, tak akan dapat balik seumur hidup. Kalau qada sepanjang tahun sekalipun, tak akan dapat balik pahalanya, tak akan dapat balik pahalanya ya. Puasa. Dan orang bagi meninggalkan puasa, apa hukumannya? Apa hukum punishmentnya? Apa hukum dari qadi? Jemput ke depan, tampil tuan-tuan, tampil ke depan. Kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja, apa hukumannya? Kalau orang mencuri, potong tangan, berzina, rejam ataupun rotan. Kalau orang yang itu meninggalkan puasa, apa hukumannya? Penjara, kena jail. Berapa hari terserah qadi. Terserah qadi, puasa tangkapkan dia, nak puasa bagi 1 hari kau punting, jail 10 hari pun boleh. Ataupun qadi jailkan dia, tengok dia dah bertobat betul-betul insaf, baru lepaskan dia pun boleh. Jailkan dia dalam bulan Ramadan juga. Tak diberi makan kecuali sebelum subuh dan juga lepas maghrib. Waktu sahur kasih dia makan, waktu buka kasih dia makan, dah masuk jail, qadi cek, qadi test, tengok, panggil doktor, sihat, dia tak ada sakit semua. Besok tak kasih makan kecuali waktu sahur, waktu maghrib. Malam sukati, qadi murah hati nak kasih belanja dia soto ke, nak belanja dia rojak ke apa, sukati. Siang tak boleh kasih makan. Dia niat tak niat dia punya pasal. Pokoknya biar dia tak puas, biar nampak dia tak makan tak minum macam orang berpuasa, walaupun dia tak puasa. Berapa hari qadi nak jailkan dia, ikut budi bicara qadi. Ikut budi bicara qadi ya. Baik. Masuk awal Ramadan. Masuk awal Ramadan, ini kita bincang ya. Saya ada nota tapi saya baca, tuan-tuan boleh simaklah. Masuk awal Ramadan dengan sempurna bilangan bulan Syaban 30 hari. 30 hari Syaban. Kalau Syaban dah 30 hari, dah tak payahlah kau tengok anak bulan lagi. Malam ni saya nak tengok anak bulan lah. Semalam dah tak nampak, malam ni cuba nak tengok. Apa pasal nak tengok? Yalah nak tengok. Tak payah tengok. Kau nampak tak nampak, kira besok Ramadan juga. Dia tak ada sampai 31 Syaban, 32 Syaban, tak payah kau tengok. Automatik besok 1 hari bulan Ramadan. Ataupun nampak kelihatan anak bulan setelah 29 Syaban.
29 Syaban malam qadi berserta rombongan pergi tengok anak bulan, nampak anak bulan, maka masuklah besok 1 hari bulan Ramadan. Kalau qadi tak nampak anak bulan, maka qadi memutuskan tidak nampak anak bulan, maka besok jadi 30 Syaban. Dah. Tetapi kalau qadi tak nampak anak bulan, satu orang nampak. Saksi anak bulan cukup satu orang. Dia kes tidak seperti kes lain. Kes lain 2 orang saksi. Kes anak bulan Ramadan hanya 1 orang cukup. Anak bulan Syawal 2 orang. Anak bulan Ramadan hanya 1 orang, dan qadi tanya tidak sampai sedetail-detail. Tengok orangnya boleh dipercayai, tengok orangnya faham akan ahli wal anak bulan, terus qadi terima. Dan dia naik saksi, dia sumpah tanpa dakwa dahulu. Segala kes ya, tidak boleh angkat sumpah suka-suka tau. Siapa angkat sumpah suka-suka tu tanda pembohong. Saya sumpah dengan nama Allah, tambah dia pembohong. Kan selalu kita dengar orang cakap wallah ana begini, wallah. Orang-orang Arab kita kurang. Setengah tempat negeri orang-orang Arab dia, Arab Mesir suka cakap wallah wallah begitu ya. Orang kalau cakap apa suka cakap wallah wallah tu tanda pembohong. Tanda pembohong. Apalagi ana sumpah laknat kalau ana bohong, itu lagi pembohong. Ya, itu lagi pembohong ya. Jadi sumpah tanpa didakwa itu tanda pembohong, tanda pembohong. Kan yang suruh sumpah siapa? Qadi. Aku perintah kau sumpah. Tetapi dalam kes anak bulan tak payah suruh qadi tu apa perintah. Masuk nang qadi, ya wahai qadi, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa saya nampak anak bulan Ramadan. Ya, dan qadi tengok walau 1 orang. Kenapa memadai 1 orang? Kenapa tak 2 orang dan tidak detail-detail? Kerana biar segera dapat masuk bulan Ramadan. Dah 1 orang nampak cukuplah memadai. Kerana bulan Ramadan jarang orang nak tipu, gaya orang nak tipu. So itu kena dua orang saksi ya. Tetapi kalau qadi tolak penyaksian orang ini, sama ada kerana yang datang perempuan, tuan qadi saya nak saksi sampai anak bulan. Rupanya siapa tengok Kak Jah, rupanya tak boleh Kak Jah awak perempuan. Qadi tak boleh terima penyaksiannya. Ataupun orang lelaki tapi fasik, tatu satu badan, Allah, qadi tak boleh terima. Qadi tak boleh terima. Ataupun kanak-kanak, ataupun hamba sahaya, qadi tak boleh terima ya. Apabila qadi tak terima, maka besok itu kiranya apa? 30 Syaban disebut sebagai hari syak. Hari syak adalah hari pertikai. Apabila qadi bilang tak nampak anak bulan, ada orang bilang nampak anak bulan, qadi pun tak terima penyaksian dia. Fulan yang nampak anak bulan wajib puasa. Fulan yang nampak anak bulan wajib puasa beserta orang yang percaya dengan dia. Kawan aku ni walaupun dia tatu satu badan, tapi tentang anak bulan aku tahu dia tak bohong. Dia dulu kerja kerani qadi. Tapi dah kena pecat apa begitu gini, dicampur orang jahat dari pasang tatu. Tapi tiap anak bulan dia mesti pergi tengok. Kalau dia bilang nampak, aku percaya. Kau percaya, kau pun wajib puasa. Dia pun wajib puasa ya. Dan tapi dia tak boleh ajak orang. Dia tak boleh ajak orang. Begitu juga orang-orang ahli hisab. Qadi tengok anak bulan ni terbalik tuan-tuan sekalian ya. Sekarang kita ada pakai hisab, yang orang tak terima dia tengok anak bulan, dia naik sendiri dia tengok. Yang ada begitu. Yang ada pula terbalik, di tengah terbalik macam dulu-dulu di Singapura semua. Dulu-dululah tuan-tuan 7 bulan tengok anak bulan. Tapi yang ada setengah kiai-kiai dia pakai hisab. Dia bilang ni tak pandai tengok bulan punya orang, tengok tak pernah nampak. Ikut kiraan aku bulan tinggi, dia puasa. Dia puasa dia hari raya begitu ya. Begitu juga orang yang jumpa Rasulullah. Dia yakin Rasulullah mengatakan besok Ramadan, maka dia puasa. Habib Ali bin Ja'far berapa kali dia puasa dan hari raya tak sama dengan orang lain. Dia dapat informasi lain. Itu orang-orang khas. Baik, orang yang nampak anak bulan dia puasa, tapi dia tidak boleh ajak orang lain. Maka hari itu orang ramai, orang awam semuanya, seluruh negeri wajib ikut cakap qadi. Hari itu namanya hari syak. Haram puasa bagi orang-orang awam lainnya, haram puasa. Ya, kita ikut cakap qadi ya. Baik. Tu anak bulan ya. Maka sekarang kita nak sebut tentang syarat wajib puasa. Kita akan baca syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Apa beza syarat wajib puasa, apa beza syarat sah puasa? Apa dia tu? Kita kalau tengok dalam kitab, setengah kitab mengatakan rukun puasa 2, setengah kitab mengatakan rukun puasa 3. Yang mengatakan rukun puasa 2 disebutkan rukun puasa ialah niat dan menahan diri pada perkara-perkara batalkan puasa. Itu kalau 2. Kalau yang mengatakan rukun puasa 3, niat
Yang pertama, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara batalkan puasa, dan yang ketiga orang yang berpuasa. Jadi kalau yang mengatakan dua, orang yang berpuasa tu masuk dalam bab syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Apa maksud syarat wajib puasa? Syarat maksud wajib puasa iaitu kau mesti puasa. Tak puasa kena tangkap. Tak puasa berdosa. Tak puasa boleh kena penjara. Awak wajib, awak wajib, awak wajib. Itu syarat wajib puasa. Namanya syarat wajib puasa. Cukup syarat wajiblah dia pada puasa, tak berpuasa berdosalah dia. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah apa? Muka surat 11 syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah apa? Fulan dah puasa, fulan dah puasa, fulan dah puasa. Fulan puasanya sah kerana ikut syaratnya. Fulan puasa tak sah. Kenapa? Dia tak makan, tak minum. Dia niat. Kenapa tak sah? Dia perempuan dalam haid, mana nak sah puasanya? Begitu. Itu syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Fulan pun puasa. Dia tak ada haid, tak ada apa. Tapi gila. Gila tak sah lah puasanya. Umpamanya. Begitu. Itu syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Yang ada bersama, yang ada tak bersama. Ya, kita tengok. Tapi dia apply-nya lain-lain. Yang pertama, syarat wajib puasa ialah Islam. Orang kafir tidak wajib puasa, iaitu qadi tak boleh tangkap dia. Yang ada orang kena tangkap qadi, dia boleh bilang tau. Dia boleh bilang, dia bawa jadi Cina ke, bawa jadi Serani ke. Batal tau syahadat. Na'udzubillah. Biar batal puasa kena penjara lagi baik daripada batal syahadat jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Yang ada orang kena tangkap, dia boleh bilang I'm not Muslim. Astaghfirullahalazim. Yang ada orang pula boleh bilang, untungnya kalau gitu orang kafir. Untung tak untung. Tak untung. Sebab apa? Dalam kata tak wajib, iaitu qadi tak boleh tangkap. Itu saja. Dan kita pun tak boleh gesa dia. Tetapi yaumil akhir tak lepas. Allah Ta'ala akan tanya setiap segala kafir ini. Allah Ta'ala akan tanya, mana puasa kau selama 80 tahun kau hidup? Mana salat kau setiap waktu? Mana qadaknya, mana fidyahnya, mana hajinya? Wahai sekalian orang Islam, jangan anda jadi macam orang kafir. Orang kafir memang tak sembahyang, tak puasa, tak apa. Anda orang Islam, sembahyang, puasa. Jangan main-main. Jangan macam orang-orang kafir. Orang kafir saja akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ini kan pula anda sebagai orang Islam. Jangan anda ingat akan tak disoal. Tutup pintu. Ya. Jangan anda ingat boleh lepas. Dunia boleh lepas. Dunia mungkin negeri anda tak ada undang-undang boleh tangkap. Dunia boleh tak ada orang boleh tegur sama anda. Dunia anda tahu makan curi-curi. Akhirat ahta kafir itu pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Orang kafir tak wajib puasa. Ya. Yang kedua, wajib puasa ialah sampai umur baligh. Sama ada keluar mani laki-laki ataupun haid orang perempuan, ataupun haid saja kemudian dia dah bersih, dia puasalah. Ataupun dengan cukup bilangan 15 tahun. Ikut kalender 15 tahun. Cukup kalender 15 tahun, wajiblah dia puasa. Baik, kanak-kanak belum cukup umur, belum baligh, tak wajib puasa. Tetapi ibu bapanya wajib melatih dia puasa pada usia 7 tahun. Latih dia puasa. Dan latih sampailah umur 10 tahun. Kalau dia tak puasa, pukul dia. Ya. Dan kalau lepas akil baligh tak puasa, penjara dia. Ya. Baik. Latih puasa 7 tahun. Maksud latih bukan paksa. Maksud 7 ialah apabila sudah usianya capai 7 tahun. Tidak umur 6 tahun, 5 tahun latih, tak ada, tak disuruh ya, tak disuruh. Baik, itu syarat wajib puasa. Jadi kalau dia kanak-kanak, maknya dah suruh, maknya lepas dosa. Dia curi-curi minum, maknya tak berdosa dan dia pun tak berdosa. Curi-curi minum, maknya tak berdosa, tapi dia tak berdosa, tapi dia kira sebagai anak yang tak bagus. Anak yang tak bagus ya. Baik, dan maknya kalau mengajar anaknya kena bilang jangan curi-curi minum. Dan budak-budak tak curi minum biasanya. Tahan nampak air, dia menangis, dia nak minum, dia tidak. Ya, itu iman tu namanya, ada iman pada kanak-kanak ya. Ada iman pada kanak-kanak, tahan dia tidak minum. Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib puasa, tapi mak bapaknya latih. Umur 7 tahun. Maksud 7 tahun, dia dah masuk 7 tahun dalam Ramadan tu ke ataupun dalam Syaban ke, dia sudah 7 tahun baru latih. Maksud latih jangan paksa. Awak latih, awak kurangkan waktu-waktu makan dia. Sama ada dia puasa, jangan dikasih dia sarapan pagi, sarapan pukul 10. Dia dah 7 tahun ni, 2-3 bulan lepas dah masuk 7 tahun. Masa pukul 10 baru boleh makan. Lapar, tak apa, nanti bulan Ramadan. Lepas itu jangan terus sampai maghrib boleh makan sesuka-suka hati dia.
pukul 5 dah imsak. Ataupun pukul 7, pukul 10 kasih dia makan, nanti pukul 6 tak boleh makan lagi. Nak minta apa, mak dah mula goreng mi dah, dia apakan nak dekat buka puasa. Tak boleh, tunggu buka. Nanti bulan pukul 6 dia mula puasa balik. Okey. Besok dia dah stop makan pukul 12. Pukul 5 dah tak boleh makan lagi. Makin kurang waktu dia punya makan dia. Nanti lama-lama, biasa kalau budak yang kuat iman ya, 2-3 hari dah boleh terus dapat full day. Ini istimewanya tahu orang Islam. Orang kafir banyak saya jumpa, dia sebelum masuk Islam dia try tak boleh. Ada satu profesor namanya Mr. Green ya. Dia pensyarah dekat sekolah Raffles Singapura. Dia bilang ini agama Islam dulu, paling penghabisan sekalilah aku nak masuk Islam. Dia bilang ya, balik tak ada minat. Tapi dia masuk Islam pasal apa tahu? Dia tengok murid-murid dia puasa sekolah Raffles, murid-murid dia puasa. Dia bilang tak adalah dari mana puasa lah, mesti curi minum, takkan boleh tak tahan. Tapi dia tengok betul lah, petang layu budak ni. Dan dia tengok cuba dites kasih air kasih apa, tak minum. Dan tak ada nampak pun budak-budak tu curi-curi makan minum di kantin. Dia bilang puasa. Dia bilang kalau dia boleh aku pun nak try lah. Aku pun nak try. Dia try tak berjaya. Lepas asar dia melipik je tu, tak berjaya. Dia bilang maknanya ada kekuatan rohani dalam orang Islam sampai dia boleh puasa. Betul dia boleh puasa. Dia kaji betul lah dia puasa. Dia masuk Islam terus boleh puasa. Subhanallah, terus boleh puasa. Ada satu lagi budak muda, budak Belgium. Lawa budaknya. Saya terperanjat apa pasal orang putih ni datang masuk Islam lah. Kemudian dia pun dia bilang, aku try tak jaya. Apabila aku dapat puasa, aku masuk Islam terus berjaya. Mak dia pulaknya sedih. Makanlah, mak dah masak, makanlah, minumlah, ini panas. Tak ada mak, aku puasa, aku tak apa-apa mak, aku tak apa-apa. Mak dia belum masuk Islam. Allah, begitu ya. Kalau kanak-kanak pulaknya, dia dah umur 18 tahun. Hari itu biasa dia curi makan minum pukul 1 tengah hari. Mak dia pergi hantar adik sekolah, dia buka peti ais, dia minum. Dia tahu tak berdosa, aku masih belum akil balik, aku belum mimpi apa semua. Tahu pula dia hukum, fahamnya. Dan mak aku pun tak berdosa sebab mak aku dah suruh aku puasa. Dia minum, puas dia minum, makan biskut sekeping 2 keping, lepas tu buat bodoh aje. Dia buat bodoh, fahamnya. Sekali hari itu dia tidur pukul 12, dia mimpi basah. Dia bangun, boleh tak dia minum air lagi pukul 1? Tak boleh, kerana dia sudah kira dewasa, wajib dia imsak. Ya. Itu kalau dia puasa pada hari itu. Kalau dia tak puasa pula pada hari itu, dia curi makan pukul 11, dia dah batal puasa. Pukul 12 dia bermimpi, pukul 1 dah tak boleh curi makan lagi. Dia kena imsak sampai akhirnya. Imsak. Dan bagi kedua-duanya, yang berpuasa dan yang tak berpuasa, wajib tak kanak-kanak ini yang jadi dewasa pada tengah hari Ramadan qada akan puasanya itu? Sebab kalau yang puasa, dia puasa dengan niat sebagai kanak-kanak, tapi tengah hari jadi dewasa. Jadi pahala puasanya separuh hari kanak-kanak, separuh hari dewasa. Wajib tak dia qada puasanya? Tak wajib qada puasanya, kerana dia menjadi mukallaf pada tengah hari. Yang penting puasa pun tak wajib qada puasanya, kerana puasanya menjadi fardu setengah hari, dan puasa tu tak ada yang nama setengah hari. Ya, puasa menjadi fardu hanya setengah hari. Tadi yang keluar-keluar tu ada apa hal kat luar ada jamuan ke ada apa? Kalau nak balik ada urusan, kalau tak ada lekas-lekas masuk. Sayang kuliahnya adalah sikit-sikit dah masuk. Apa lagi panggil semua lekas masuk. Kecuali ada urusan penting sangat tak apa. Kalau tak ada penting, kecuali kat luar ada jamuan begitu lazat dan dia lapor pun tak apa. Kalau tak ada masuk, sayang kuliah tertinggal sangat sayang. 1 poin 2 poin. Sayang kita dapat kuliah tebuk-tebuk gini aja dah sedih sekali. Dah hadir kuliah janganlah keluar-keluar, tak ada perlu jangan keluar. Nanti dah habis semua bolehlah keluar. Baik. Itu sampai umur dia akil baligh wajib puasa. Tak akil baligh belum wajib puasa. Kalau dah akil baligh setengah hari Ramadan pun
dia tak wajib qada puasanya, tak wajib qada puasanya, ya. Baik. Kemudian wajib puasa kalau berakal. Kalau gila, tak nak puasa sangat, suka sangat penting puasa, gila baru tahu nanti. Jadi tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa, ya. Siuman. Orang yang gila tidak wajib puasa apabila sembuh ia daripada gilanya pada siang hari Ramadan, tidak perlu mengqadakan puasanya, ya. Orang gila tak wajib qada puasa. Orang gila kecuali gila dalam keadaan murtad. Kena qada puasanya. Kena qada puasanya, ya. Kalau dia gila tengah hari, dia gila, kemudian sedar pulanya, imsak saja. Dah kau dah sedar, sudah tak payah qada puasa kau, dan kau imsak sudahlah, sebab kau dah siuman sekarang, ya, begitu. Jadi kalau kedatangan puasa, kedatangan gila, walau sedetik batal puasanya. Dia dah puasa, dah okey semua, pukul 3 petang menjerit-jerit, pekik-pekik umpamanya. Tak tahu sekejap dia sadar. Kenapa? Penyakit engkau datanglah, penyakit engkau datang. Ya ke? Alamak, dah batal lah puasa aku. Walau sejenak pun batal puasa. Begitu, ya. Dan tak ada qada. Baik. Kemudian berkuasa, iaitu berdaya puasa. Tak berdaya tak wajib. Siapa tak berdaya? Seperti orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah, ya, tua dah lemah, kadang-kadang tak ada penyakit tau. Orang tua kadang umur 80, 90 yang ada. Dan tua yang lemah ni pun bergantung, ya. Tak mestinya 60, 70. Yang ada umur 60 dah tak kuat. Yang ada umur 90 masih kuat. Masih kuat puasa, ya. Itu semua bergantung. Semua bergantung, ya. Arwah mak saya umur 75, tak ada banyak sakit yang hidap-hidap, teruk-teruk tak ada. Umur 75, 3 tahun penghabisan, dia umur 72 tak kuat puasa. Puasa letih sekali, tak dapat nak komplitkan puasa. Nangis sebulan Ramadan, dia nangis, baca Quran, baca apa semua, tapi tak dapat puasa. Menangis 3 tahun, akhir tak dapat puasa. Arwah nenek saya umur 78 tahun. Kalau makan, tengah tak puasa, makan 2 jam sekali, sikit-sikit. Aku lapar, kasih makan. Tetapi kalau bulan puasa dia letih, nanti arwah mak pula tanya, semua dah arwah, ya, tinggal tunggu kita belum jadi arwah, ya. Jadi arwah mak tanya, "Mak, kuat puasa mak?" "Garang." "Bukan aku pikul." "Amboi, kuat puasa 30 hari tak kurang." Sebab dia kalau tak bulan puasa, dia makan 1 hari 2 jam sekali, 2 jam sekali makan. Aku lapar. Nanti mak ambilkan makan. Bulan puasa ni mak tanyalah, "Mak kuat puasa mak?" "Bukan aku pikul." "Amboi, kuat puasa 30 hari." Umur 78 dekat 80, dia meninggal umur 78, kuat puasa. Arwah mak umur 72 dah tak kuat puasa. Jadi ni tua ni bergantung kepada orang yang masing-masing. Tak ada penyakit, tak ada apa, tapi tak kuat, tak wajib puasa. Ataupun orang ada yang sakit, apabila dia berpuasa ditakuti bertambah sakitnya. Walaupun sakitnya hasil daripada perbuatannya sendiri, tidak wajib berpuasa. Seandainya ia puasa juga, maka mudaratkan dirinya dan timbul bahaya, berdosalah dia walaupun puasanya sah. Banyak orang tahu, saya ingat, banyak orang kalau puasa dia sakit, akak tak peduli, doktor dah bilang akak tak boleh puasa, makcik tak boleh puasa, ya. Makcik puasa bahaya tau, makcik tahun ini lain, tahun lepas lain. Tahun ini makcik dah keluar masuk ward, makcik punya diabetik sudah kronik, makcik puasa bahaya. Akak tak peduli, akak puasa. Kan biasa kita dengar kan, lepas asar akak melepik, baring aja. Tak apalah, mati pun dalam puasa. Mati dalam puasa, mati berdosa. Kalau sakit paksakan puasa, berdosa hukumnya. Puasanya sah. Saya teringat almarhum bapak saya operesen jantung. Kemudian Ramadan, saya tanya Habib Abdullah Al-Jufri, guru saya. Kita kan tanya ustaz lah, tanya sajalah, ya. Ustaz, bapak sakit baru lepas keluar hospital, ustaz, bapak tanya tentang puasa. Kita ingat ustaz kan, mesti ustaz akan bilang, kena puasa, ya. Tak larat baru batal. Kita ingat ustaz cakap gitu. Tak ada. First thing keluar pada mulut dia, jangan puasa, ya. Jangan cuba pun. Sebab dia tahu sakitnya macam mana, operasi jantung, dan dia tahu kita orang yang akan cuba puasa, tapi dia tahu itu haram puasa. Yang mengatakan kita wajib puasa, Allah. Yang memberi kita sakit, Allah. Yang mengatakan kita tak boleh puasa, Allah. Maka jangan ikut suka kita sendiri. Jangan ikut suka kita sendiri. Itu hukum Allah, pegang hukum Allah. Kemudian bapak dah meninggal, mak pula sakit pun, tanya Nabi Alhamdulillah, same thing dia punya jawab. Jangan puasa, ya, jangan cuba pun. Sebab dia tahu orang akan lumrahnya, orang yang biasa puasa akan cuba nak puasa kan. Yang memang tak puasa tu lain cerita, tak sakit ujung siku pun dia tak puasa. Kalau orang yang memang puasa, dia tahu akan cuba puasa, maka jawapannya lah apa?
jangan puasa ya, jangan cuba pun. Sebab dia tahu mak kita punya sakit, dia kenal kita tu semua. Dia akan sebutnya begitu. Orang alim lain dia punya jawab ya. Jangan puasa ya, jangan cuba pun. Allah, jangan cuba pun ya. Jadi kalau sakit, puasa juga sakit. Ada saya biasa kunjung orang dekat hospital. Saya pergi kunjung pula dia sakit dalam ward. Nurse nak kasih ubat tengah hari. I'm fasting. Saya bilang, ente puasa? Kalau ente kuat puasa, kenapa ente masuk ward? Ente puasa, dalam masuk ward ente puasa, lebih lama ente dalam ward. Sebab tak makan ubat, tak bikin apa, tak makan apa semua. Ente batalkan puasa ente dah sakit dalam ward kan? Ente batalkan puasa, insya-Allah besok ente keluar ward. Nurse kasih dia ubat. Nak kasih dia ubat. Batalkan puasa. Nasib baik betul pula kalau tak keluar nanti dia balik sikit. Besok keluar pula wad. Alhamdulillah. Jadi apa dia besok keluar wad. Kalau besok tak keluar, ustaz kata bila suruh batalkan puasa besok keluar wad. Takdir Allah Taala sembuh pula dia besok keluar wad. Betul lah. Kau makan ubat bulan puasa masuk hospital masuk puasa. Ada orang bulan puasa masuk hospital dia puasa. Anak tak peduli. Doktor bilang bikin apa dia masuk hospital kalau gitu kau tak dengar cakap doktor. Betul tak? Kalau kau boleh puasa, kau sakit yang masuk hospital lah. Buat orang layan kau betul-betul tak boleh makan, tak boleh kasih ubat, tak boleh bikin apa. Kan tergendala orang nak tengok kau punya sembuh tak sembuh, temperature turun tak temperature turun, ubat dah ambil, ada perubahan ke tidak. Jadi tak pasal-pasal orang kena tukar ke sistem pasal kau. So kerja malam aja semua take, malam boleh kasih ubat, boleh lagi sebab siang susah nak check dia tak makan ubat kan tak ada kesan. Ngada-ngada tu namanya. Ngada-ngada ya. Tak boleh apa-apa ikut hukum ya, tak boleh ikut ngada-ngada, ikut hukum Allah Taala. Baik. Orang yang kedatangan sakitnya pada malam hari wajib dia niat puasa. Orang sakit pada malam hari niat puasa. Kemudian apabila datang sakitnya baru dibatalkan. Yang ada sakitnya datang-datang. Niat juga sakitnya datang batal lah. Sakitnya tak datang jangan batal. Ini yang tadi yang boleh tak puasa terus orang sakit yang idap. Sakit yang idap, ada darah tinggi, ada kencing manis ya. Yang kalau puasa confirm mudarat punya, maka tak wajib niat pun, dan tak mampu qada, fidyah saja ya. Baik. Kemudian bermukim. Orang dalam musafir harus tak berpuasa, tidak berdosa, tidak makruh. Kita akan sebut ya di sini bermukim tu maksudnya apa? Musafir tu maksudnya apa? Musafir safar yang mengharuskan jamak kasar, iaitu apa? Long distance short stay, perjalanan yang jauh tetapi akan berada safar pendek waktunya, 4 hari, itulah kasar ya. Saya nak pergi Temerloh dari Batu Pahat, kira long distance tak? Jauh tak? Jauh, tapi saya nak stay sana 5 hari. Long distance, long stay. Kalau 5 hari selesa. Kalau selesa kena dah tak boleh kasar. Dah tak boleh kasar pun dah kena puasa lah sebab dah selesa. Saya nak pergi satu negeri, saya nak pergi satu tempat yang jauh. Saya nak stay 3 hari. Boleh tak saya tak puasa selama 3 hari tu? Tengok jauh tu macam mana. Saya nak pergi tempat yang jauh, iaitu apa? Di mana? Simpang Genggam. Sebab pada saya dah kira jauh lah. Umpamanya pada saya dah kira jauh. Dah kira jauh sebab saya naik basikal. Boleh tak saya tak puasa? Genggam. Tak boleh, belum sampai 2 marhalah. Tak boleh. Long distance, jauh, jarak jauh tapi short stay, 4 hari tak boleh lebih. Tak masuk perjalanan. 4 hari stay. Begitu ya. Dan safar yang diharuskan untuk tak puasa ialah safar wajib, safar sunnah dan safar harus. Safar makruh, safar haram tak boleh. Bulan puasa nak ziarah, okeylah. Bulan puasa bos suruh, ketua jabatan kita suruh pergi bikin ada kerja di Kuala Lumpur. Wajib tak pergi tu? Kan pekerjaan, wajib pergi. Maka tu safar yang wajib, harus tak puasa. Bulan puasa nak ikuti ceramah, syarahan serta berbuka puasa di rumah sepupu saya di Terengganu. Dia undang kita. Itu safar apa namanya? Sunnah, boleh tak puasa. Bulan puasa nak pergi jalan Masjid Keling.
nak beli tudung bawal. Pasal tudung bawal dia cantik, paik raja semua tak ada jual. Hitam semua tak ada jual. Ada dekat jalan Masjid Keling saja. 21 Ramadan dia jual. Halus tudungnya umpamanya. Harus tak puasa? Harus. Sebab beli tudung hukumnya harus. Hukumnya harus. Jadi harus. Asal dia tak boleh cari can. Mari kita pergi jalan Masjid Keling ke jalan Masjid Cina pun tak boleh. Kalau begitu. Kerana apa? Cari can untuk tak puasa. Cari can tak puasa. Tak boleh. Baik. Bulan puasa, ajak anak-anak pergi makan angin, pergi Disneyland. Disneyland di mana? Di Amerika ke di England? England je? Tak tahulah, saya buat ada Disneyland lah. Ajak anak pergi makan angin Disneyland, kasih dia nak main-main permainan sana. Main roller coaster lah, main apa semua. Harus tak puasa? Harus. Sebab apa? Disneyland samalah hukumnya dengan taman permainan. Budak-budak hukumnya main harus. Boleh. Asal jangan niat nak sengaja nak kunting puasa, tak boleh. Nah, itu Allah punya hukum ya. Allah punya hukum. Tetapi niat tu dalam hati ya. Kalau kau bilang lah, saya nak pergi KL pasal saya nak ceramah. Tapi sebetulnya dia ada girlfriend di KL. Dia ada 5 ceramah, ada 10 maulid sekalipun. Tapi kalau tak ada pasal girlfriend, dia tak jumpa. Dia tak akan pergi maulid pun tak apa. Pasal nak jumpa girlfriend, dapat setengah jam jumpa girlfriend pun jadilah. Tahan dia konon-konon ada maulid lah, ada apa semua tu. Itu sebab-sebab yang tampal, camouflage namanya. Allah Ta'ala tahu apa niat kamu dalam hati. Okey. Allah Ta'ala tahu apa niat kamu dalam hati. Bulan puasa, nak pergi Cambodia, nak beli tembakau, nak buat niaga rokok. Apa hukum? Paling-paling tidak makruh, tak boleh pergi. Bulan puasa nak pergi Bangkok, pasal nak kena jadi pengadil. Ada peraduan joget pondan. Umpamanya kan Bangkok ada joget pondan ya. Dia pula ni mahir tentang jadi joget pondan. Orang minta dia jadi pengadil umpamanya, wakil negeri jiran. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Safarnya pun tak boleh, perginya pun tak boleh, maka tak boleh. Baik, sekarang saya mau tanya, nak tengok yang kita belajar ini semua. Sebab ya, kalau lebih kita faham, lebih pahala kita tahu. Walau anda tak pernah pergi safar pun, aku tak ada pasport pun umpamanya ya. Orang tak pergi safar, anda lebih mengetahui hukum puasa, lebih besarlah pahala anda. Tak sama orang mengetahui dengan orang tak mengetahui. Baik. Kita bilangkan orang safar yang jauh dan yang tidak lama di sana 3-4 hari, harus kan? Sekarang saya mau tanya. Ya. Saya hendak pergi ke Temerloh. Saya nak pergi ke Temerloh 10 hari bulan Ramadan, sepupu saya sudah jemput. Dari awal, daripada bulan Syaban saya sudah pasang niat. Saya plan nak pergi sana pukul 8 pagi nak keluar rumah anak beranak naik kereta. Bila saya boleh buka puasa? Adakah yang pertama, kerana saya sudah niat nak musafir, maka 10 hari bulan Ramadan tu saya tak sahur, tak niat pun. Pasal aku dah niat nak musafir dari bulan Syaban aku pun dah. Maka tak sahur, tak niat. Pagi-pagi sarapan nasi lemak anak beranak, bawa bekal jemput-jemput makan dalam kereta. Ataupun tak boleh. Engkau dah lepas keluar kau punya mukim, baru kau boleh. Kalau kita orang Parit Raja, dah sampai Air Hitam ke, dah sampai Yongping, baru engkau boleh batalkan puasa engkau. Dah boleh kasar, baru boleh batalkan puasa. Ataupun tak boleh. Kau dah sampai Temerloh, baru kau boleh batalkan puasa. Mana yang betul? A, B atau C? Yang dah tahu tak payah jawab. Dah tahu tak payah jawab, tak tahu macam mana nak jawab. A, B atau C? Sebab saya dah niat ni, dari sekarang dah niat. A, memang tak niat puasa pun. B, saya dah keluar mukim saya. Kalau saya nak kasar, saya dah boleh kasar. Maka sekarang baru saya boleh batalkan puasa. Ataupun saya nak lebih selamat di Temerloh, destinasi. Baru saya dah kira sebagai orang musafir. Baru saya batalkan puasa. Yang mana? Pertama, kedua atau ketiga? B ya? Tiga-tiga tak boleh. Nasib baik kita belajar. Kenapa tak boleh? Kata orang musafir gitu. Sebab dia bilang orang tu syarat wajib puasa orang musafir. Masuk puasa waktu subuh. Ketika subuh kau belum safar, kau masih dalam rumah. Maka dalam rumah awak mesti tahu siapa dah musafir ke belum? Belum, masih kira orang bermukim. Maka wajib puasa. Dan puasa itu pulaknya Ramadan, tak boleh batalkan. Maka kena wajib puasa dan wajib sudahkan puasa. Habis orang kata musafir harus tak puasa.
Kalau bang subuh, awak punya status sudah orang bermusafir. Awak orang Parit Raja dah keluar air hitam bang subuh, di mana dia kena keluar sebelum subuh. Dia kena keluar pukul 5 begitu. Orang bang subuh dia sudah dah jauh daripada kawasan dia. Maka barulah kira musafir. Kalau orang yang keluar pukul 8 pagi tu tak boleh tidak, kena komplitkan puasanya. Dia boleh tak puasa bila besok, baru dia kira besok sebagai dia dah di luar negeri, baru boleh. Begitu juga ya, orang yang pergi umrah dalam bulan Ramadan, naik flight pukul 5, patut pukul 7 bang maghrib kan? Lagi berapa jam? Pukul 5 flight, pukul 7 bang maghrib. Berapa jam lagi? 2 jam lagi dah nak buka kan? Tapi dia flight pukul 5, sepanjang perjalanan dia terang. Dia akan dijangka sampai Jeddah sebelum maghrib. Jadi bila dia buka puasa? Di mana? Di Jeddah. Selagi tak nampak matahari terbenam, selagi tu tak buka puasa. KL sampai Jeddah berapa lama? 9 jam. 9 jam. Baik-baik tinggal lagi 2 jam, sekarang kena tokok lagi 7 jam. Agak-agak boleh tahan tak? Tak boleh batalkan puasa. Tak boleh batalkan puasa. Kecuali pening, letih, sangat lapar, sangat dahaga. Maka diharuskan buka puasa dengan sebab, iaitu apa? Masyakkah, kepayahan. Tetapi tidak dengan sebab safar. Sebab dengan safar dia tidak valid. Begitu ya. Tahu sebabnya. Jadi dia batalkan puasa dah pukul tak boleh pukul 7 terus dia minum. Jadi kalau dia masih boleh tahan sampai dia rasa tak tahan. Kalau dia tahan, dia kena sampai Jeddah baru dia buka puasa. Kalau dia tak tahan, letih ke, sakit ke umpamanya, maka dia batalkan puasa atas sebab masyakkah, kepayahan, bukan atas sebab safar. Begitu ya. Jadi kita kena fahamlah itu tentang bab orang-orang yang musafir diharuskan tak puasa ya. Baik, kemudian syarat sah puasa. Syarat yang sah puasa pertama orang Islam. Kalau orang kafir tak sah puasanya, sama ada kafir asli ataupun kafir jadi-jadian. Na'udzubillah. Iaitu kafir yang samar kafirnya, seperti orang yang mengiktikad selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan Tuhan semayam atas langit. Dia mengatakan Tuhan bertangan berkaki. Dia mengatakan Tuhan duduk. Dia mengatakan Tuhan duduk atas arash. Semua tu mensifatkan Tuhan seperti makhluk ya. Batal syahadat. Cuma kerana dia masih sembahyang macam kita, ngadap kiblat kita, kita tak boleh bilang dia kafir. Tapi Tuhan mengetahui bahawasanya dia punya Islam masih valid ke tidak? Tidak. Na'udzubillah min zalik ya. Begitu ya. Jadi orang kafir tak sah puasanya. Walau dia niat, walau dia tak makan tak minum sekalipun. Dia puasa umpamanya ya. Wah, today I'm fasting, you know. I never eat. But you are not Muslim. But I know the niat. You see, nawaitu shauma ghadin. Tahu pula semua umpamanya. Tapi belum syahadat, tak sah puasanya. Kerana puasa adalah ibadat. Ibadat adalah kepada Allah. Dan kau belum iktiraf Allah sebagai Tuhan, apa nilai kau punya ibadat? Tak boleh ya. Maka kedua, mumayyiz. Mumayyiz, kanak-kanak yang belum mumayyiz tak sah puasa. Yang orang lampau tu, anak dia 3-4 tahun dia puasa, dia tak nak makan bulan puasa. Akak suruh tak nak makan, ikut akak dia tak makan, tak minum, tak makan, tahan. Tak puasa. Kerana apa? Bulan mumayyiz bukan ahli bagi ibadat. Betul, kita kalau cucu kita kecil-kecil ya, cucu kita kecil umur 3-4 tahun, kita sembahyang dia ikut, kita tak boleh niat imaman tau, pasal dia bukan makmuman. Dia bukan sembahyang, dia baru main-main sembahyang. Ya. Kalau dia mumayyiz, kita boleh niat imaman. Walau dia sembahyang tergoyang-goyang pun, kita niat imaman. Kenapa? Dia makmuman. Kalau dia belum mumayyiz, kita tak boleh. Maka dia bukan ahli bagi puasa. Baik, suci daripada haid dan nifas. Tidak sah bagi yang masih ada dalam haid, nifas, walau sesaat pada awal hari sekalipun. Namun sah bagi yang putus darah pada malam, walaupun dia belum mandi hadas sehingga terbit fajar. Baik. Kalaulah dia bilang, alamak aku ni biasanya berhenti haid malam. Nanti kita akan sampai pada niat orang perempuan haid ya. Aku biasa putus haid malam sebelum subuh. Ini hari pulaknya nampak macam ada lagi lekas-lekas lah, berhenti ni tengah sahur ni. Masih ada setitik, 2 titik. Berhentilah cepat. Orang bang subuh saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok masih ada lagi 1 titik darah keluar.
Last drop. 1 titik, 1 detik. Tetap awak dikira orang yang haid, tak sah puasa awak. Tak sah puasa awak, ya. Baik, ya. Tapi kalau dia putus haidnya malam, putus haid pukul 2-3 pagi, pukul 10 dia masih ada darah, dia niat, umpamanya besok dia nak bangun sebelum subuh lah, nak sahur apa semua, telajak bangun pukul 6.30, alamak dah siang hari, sah puasanya walaupun dia belum mandi. Kenapa? Siang hari puasa dia sudah tidak ada darah, maka sah puasanya, ya. Baik, yang berikutnya ialah apa? Sempurna akal fikirannya. Tidak puasa kalau gila sejenak sehari pada siang hari puasa. Baik, yang berikutnya ialah apa? Sah puasa pada hari-hari yang diperbolehkan puasa. Dalam setahun ada hari-hari yang tak boleh puasa. Berapa hari? Yang secara mutlak 5 hari. Hari raya puasa, hari raya haji, 3 hari tasyrik. Haram puasa walau apa puasa sekalipun. Nazar ke, qada ke, haram 5 hari ni. Ada lagi 15 hari, iaitu daripada 16 Syaban sekarang ni. 16 Syaban sampai 30 Syaban. Dah separuh kedua Syaban tak boleh puasa kecuali puasa fardu. Sebutkan puasa-puasa fardu, berapa jenis puasa fardu? Pertama, Ramadan atau qadanya. Kedua, nazar. Ketiga, dam. Orang pergi haji, pergi umrah, ada buat salah, dam. Lagi, kafarah. Kafarah sumpah, kafarah zihar, kafarah. Lagi, istisqa, minta hujan. Minta hujan, dah kemarau, maka tuanku pun bertitah, semua rakyat diperintah untuk hari sekian-sekian turun ke padang, kita nak sembahyang istisqa. Semua diperintah puasa, wajib puasa pada hari itu dan 3 hari sebelumnya, 4 hari jadi wajib. Dan dalam 15 separuh kedua bulan Syaban itu haram puasa kecuali yang wajib-wajib tadi kita bilang, dan juga bagi orang dah terbiasa puasa sunat. Dia memang senantiasa puasa sunat, selang hari puasa sunat. Ataupun Senin Khamis memang selalu dia buat. Senin Khamis, Senin dia puasa, Khamisnya sudah 18 Syaban. Boleh. Kerana dia biasa. Kenapa tak boleh puasa lepas separuh kedua Syaban? Pasal kalau dia tak biasa puasa, Ramadan tu wajib. Ramadan tu 1 bulan. Dia tak biasa puasa, dia mendahului puasa beberapa hari, maka ujung Ramadan nanti dia letih, keletihan. Lain dia orang dah biasa puasa. Puasa macam mana pun dia tak ada apa-apa. Sebab itu yang dah biasa puasa boleh puasa. Tak datang puasa, tak biasa puasa, tak pernah puasa suku sunat. Lepas 16 Syaban datang dia punya alim, anak ingat nak puasa lah. Tak ada sepanjang tahun kau tak puasa, 16 Syaban, 17 Syaban baru nak puasa sunat. Tak boleh, tak sah kau punya puasa. Begitu, ya. Dan hari syak tu 30 Syaban, 2 sebabnya tak boleh puasa. Satu kerana dia separuh kedua bulan Syaban, satu kerana dia kalau hari syak, maka tak boleh puasa, ya. Ini saya selalu sebut, ya. Tak boleh puasa pada hari raya. Itu untuk siapa sebetulnya, ya? Agak-agaknya kalau dia bilang tak wajib puasa, kalau dia tak dikatakan haram puasa pada 1 Syawal, agak-agak kita puasa tak? Hari lain pun tak puasa. Bulan Rejab pun tak puasa, dia kan buat 1 Syawal. Ini pasal, tapi kalau orang-orang saleh, kalau Allah Ta'ala tak mengatakan haram puasa pada 1 Syawal, agak-agak mereka puasa tak? Puasa, pasal mereka tak nak pisah dengan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala nak mereka break. Allah Ta'ala nak mereka makan, minum. Allah nak jamu mereka. Maka haram puasa. Maka mereka pun tak puasa. Kita pun ikut bersama. Tak diharamkan pun kau tak puasa. Gitu, ya. Macam buka awal. Agak-agak kalau tak bilang buka awal tu afdal, orang saleh buka awal ke buka lewat? Lewat. Dia sembahyang maghrib dulu, dia dah lapar. Dia tak kisah lapar kan. Dia sembahyang maghrib dulu, dia doa dulu. Pukul 9 baru dia makan. Agak kalau tak bilang buka awal tu afdal, kita buka awal ke buka kemudian? Awal juga, sama juga. Tapi kerana apa? Allah Ta'ala nak orang-orang saleh segera makan dan minum, hilang dahaga, dapat tenaga dan dapat fadilat. Kita pun konon-konon ambil fadilat lah, padahal kalau tak bilang awal pun kita memang buka awal juga. Begitu, ya. Baik.